Assalamualaikum. Ni Kak Nur nak cerita sedikit mengenai Jabal Sur ataupun Gunung Sur. Selain ziarah Padang Arafah, Kak Nur dan rombongan Haji Reha 1443 Hijrah telah dibawa melawat ke Jabal Sur pada 16 Julai 2022. Terletak di tengah-tengah kota Mekah dan berada pada jarak 4 kilometer dari selatan Masjidil Haram. Ketinggian Jabal Sur ini kira-kira 458 meter. Untuk mendaki sampai ke kemuncak mengambil masa kira-kira 1,5 jam ataupun 2 jam. Menjadi sejarah terkenal sebab di situlah Rasulullah SAW bersembunyi bersama Saidina Abu Bakar As-Siddiq bagi mengelak daripada cubaan membunuh baginda oleh golongan kafir Quraisy. Persembunyian itu juga dalam misi Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Sekaligus baginda mengasaskan negara Islam pertama. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-14 kenabian baginda. Sebenarnya rancangan untuk membunuh Nabi SAW dicadangkan oleh Abu Jahal. Dan rancangan itu disokong oleh seorang lelaki, yakni jelmaan iblis. Pada malam yang dijanjikan untuk membunuh baginda, 11 pemuda Quraisy telah mengepung rumah baginda untuk membunuhnya, iaitu pada waktu subuh ketika baginda ingin pergi ke masjid. Tetapi pada hari tersebut, baginda telah pun keluar dari rumahnya bersama Saidina Abu Bakar tanpa disedari oleh 11 orang pemuda tersebut kerana tertidur akibat terlalu mengantuk. Malah, baginda telah memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk menggantikan tempat tidurnya. Gagal untuk membunuh Rasulullah SAW, pembesar Quraisy menawarkan hadiah berupa 100 ekor unta bagi sesiapa yang berjaya menangkap Rasulullah, sama ada hidup atau mati. Pada saat Rasulullah SAW hijrah, diperintah oleh Allah SWT, ditemani dengan sahabatnya yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Jadi jalan yang menuju ke Madinah itu bukan yang ke arah Jabal Sur. Jadi Rasulullah mengambil jalan jauh, jadi pusing-pusing dulu. Bukan jalan yang seharusnya dilalui oleh Rasulullah menuju Madinah. Kenapa Rasulullah mengambil jalan yang jauh? Karena sepanjang perjalanan menuju Madinah, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu yang hendak membunuh Rasulullah semuanya patroli di jalan. Itu ada putih-putih, ada orang-orang pada naik. Alhamdulillah sekarang ini Saudi lagi ada proyek buat jalan ke atas bisa naik ke Jabal Tur. Kalau di Jabal Nur sudah ada tangga, kalau di Jabal Tur ini masih dalam proses pembuatan. Baru mulai pembuatannya, belum selesai. Jabal Tur. Adalah satu turning point untuk berkembangnya dakwah Islam sampai kepada kita hari ini, insyaAllah. Nah, inilah satu perjuangan dan satu pengorbanan, kesabaran. Saya sambung sedikit saja dari Al-Fatih Al-Ta'i, yang mana Rasulullah SAW berada di sini seperti yang dibantu ular. Abu Bakar ini menangis. Rasulullah ini menganggap Abu Bakar ini takut, yang sebenarnya tidak takut kerana dia menahan sakit itu. Jadi bahkan orang kafir Quraisy Mekah berpusing-pusing kalau dia tengok ke kakinya nampak Rasulullah di dalam gua ini. Jadi penyelamat utama, kata ulama adalah sebagian adalah ankabut, sarang laba-laba. Mana mungkin Muhammad masuk ke dalam gua ini? Kalau Muhammad masuk, pasti sarang laba-laba dirusak. Bahkan ada ulama mengatakan di mulut gua itu ada burung merpati bertelur dan tidak terbang dari sarangnya. Mana mungkin Muhammad masuk ke dalam ini? Kalau Muhammad masuk, pasti terbang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 3 hari 3 malam Rasulullah di dalam gua ini. Tidak ada candle, tidak ada api, tidak ada apa-apa. Kalau kita mungkin 1 malam pun sudah susah. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW? Seperti Al-Fatih beritahu, Asma binti Abu Bakar dalam keadaan hamil, kata ulama, bertolak selepas solat isya mengantar makanan dan sebelum subuh balik ke Mekah biar tidak dicurigai di mana adanya Rasulullah SAW. Setelah ketika Rasulullah ini menampak Sayyidina Abu Bakar menangis, turunlah ayat surah At-Taubah, akhrajahul ladzina kafaru itnaini su'abil war dia kullu su'abil la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, kamu jangan khawatir, Allah bersama kita. Dianggap Abu Bakar takut, sebenarnya
menahan sakit sampai menitis air matanya kena dipatu ular. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat inilah ya contoh di sini bagaimana kita menguji kesabaran dalam perjalanan sehingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bukan diusir orang kafir Quraisy Mekah, melainkan cara Allah mengatur bagaimana dakwah boleh sampai ke Madinah Al-Munawwarah dan boleh sampai ke seluruh dunia ini. Ya, caranya cuma cara diusir, tapi Rasulullah sebenarnya hijrah ke Madinah untuk berdakwah sesuai dengan perjanjian Al-Aqabah. Bagaimana siapa yang mengangkat Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah untuk melindunginya. Itulah pertama Allah perjalanan ini panjang sekali keluar dari sini ya. Nampak kalau nak panjat nampak lebih kurang 2 jam. Dipertolong Bani Ali. Kemudian dia menyamar sebagai seorang ahli penjagaan. Abu Bakar menyamar sebagai seorang muda. Nabi menyamar sebagai seorang tua. Lalu dia berjalan pada satu Rabiul Awal. Kemudian dia masuk sampai ke atas di Jabal Sur. Kalau yang mau pilih gambar gua Sur ya, gambar gua Sur. Sementara Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan jatuh pada bunuh Muhammad. Hari itu dia terkaya. Jadi tawaran itu keluar. Sepanjang 3 hari inilah seorang wanita yang bernama Asma menghantar makanan kepada Nabi SAW. Asma ni adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Mana dibalik dengan Aisyah lah. Asma ni tak ada gabut, tak ada. Asma ni gabut, dia tak ada gabut di muka. Dia lahir gabut dia tak ada. Dan dia nak kahwin. Abu Bakar jumpa Nabi nak minta kebenaran Asma pakai gabut palsu. Sebab itu hukum gabut palsu ada kisah Asma. Itulah hukum berwarnakan rambut juga kisah Asma. Asma yang menghantar makanan pada Nabi SAW selama 3 hari, dan hari itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dapat tangkap Asma. Maka dia tampar Asma, tercabut subang dia. Tetapi Asma terus mempertahankan Nabi SAW. Sebab itu tuan, di antara tokoh peristiwa hijrah ini adalah Asma, anak seorang wanita, anak Sayyidina Abu Bakar. Okey. Tentang cerita sarang laba-laba, cerita pasal buah merpati, cerita pasal cicak. Kita pilih orang Melayu ni, bunuh cicak kan. Cerita semua ta'if tuan, pendapat terlemah sangat. Cerita Nabi baca waja'alna min baini aydihim saddan lagi. Wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la. Yang tu pendapat tu ta'if lemah. Tapi cerita ni sangat popular. Tuan-tuan. Oleh itu tuan, lepas ni balik Malaysia cari kitab namanya Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum, cerita daripada hadis yang sahih berkenaan peristiwa hijrah Nabi SAW. Di puncak Jabal Sur terdapat sebuah gua yang menjadi tempat persembunyian Rasulullah. Ayuh kita sentiasa ingat Rasulullah SAW dan sentiasa berselawat ke atas baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.